Merik tabik basah ngagai kita semua, ngau salam Sarawak ku sayang. Bergulang aku Maria Suji kena ke berita jam 7, 10 hari bulan 11 kita lanjut ngagai isi berita. Jalai Sebuyau, lingga bak baruah program akses jalai besar kedua, tau ke Second Trunk Road di Sadang Berengkah di Pejalai ke, kena pun tahun 2021. Kok Menteri Muda Infrastruktur dengan pemansang penyangkal kapal, Datuk Julaihi Narawi jalai tu dekat ngemandak kagik timpuh pejalai peranak lingga ke Kota Semerahan, Enggau Kuching. Program akses jalai besar kedua ianya Siti Ari Jalai kena ngawal kandang menua pesisir dari Kemendar ke serta di Pelanja Perintah Sarawak. Tumegak di pelaba olehnya di penyungka bapa pemansang sosioekonomi peranak menua pesisir ngambil ke kandang menua pesisir nyapai tikas pemansang sebakal ngau kandang dur bukai. Skopnya jalan raya ini adalah sepanjang 33 kilometer dari kawasan Sebuyau hingga ke Lingga dan ianya melibatkan pembinaan jalan raya jenis single carriageway 2 lorong jenis R5 JKR standard dan ianya akan mempunyai sebuah jembatan menyeberangi Sungai Lingga sepanjang 650 meter dan satu lagi jembatan kecil di Sungai Ligi untuk membolehkan jalan raya tersebut dapat sampai ke Pekan Liga. Ia bunyinya maya awam Kunsel Negeri kena hari 2. Upis Kerjaraya JKR Sarawak dekat berjalai ke pengawal Pansia berkawal dengan perambut jalai alternatif hari jalai kilang ke jalai janting di Sarike kena mutar ke penangguh penyekut jalai trafik kelebih lagi maya orang nurun gawak. Menteri Muda Infrastruktur, ngau pemansang balan penyangkai kapal, Datuk Julaihi Narawi, berambutnya dekat dikenatai kangagai Perintah Sarawak, ngambil di perundian kabak baru langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-12. Of work for the proposed alternative road will be about 1 kilometer of U2 JKR standard of road, and the cost is estimated to be about 8 million. Ia madah munyinya nimbal sautannya Ari Adun Meradong, Datuk Ding Kuang Hing, bak sesi sautannya Aum Kunsil Negeri kena Ari 1. Bajet 2021 dibantai ke Bak Dewan Rakyat hari 5 nyen kemari hendak berciping enggau Sarawak. Tama megaknya ulah mantuk Sarawak nyikap diri nya di sebuah negeri mansang manggai bak tahun 2030. Nitih Kekaban Parlimen Batang Lupar Datuk Seri Rohani Abdul Karim, Sarawak megak buliah penguliah bak penyampau agih belanja ti besai, bakal keudah dipadah ke Menteri Perkara Wang Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Antaranya Kuk Rohani, Sarawak bisi menerima baru agih belanja ungkup pengawak nyukat perimeter tanah hak adat bangsa asal NCR, diudah diketua ke dalam bajet 2020 nyen tadi. Sarawak turut mendapat peruntukan besar yang memberi manfaat terus kepada golongan sasar iaitu seperti peruntukan kebajikan untuk golongan penerima bantuan bulanan, peruntukan yang disalurkan kepada usahawan menerusi Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Bukan itu sahaja, Sarawak turut mendapat agihan menerusi peruntukan yang disalurkan melalui kementerian-kementerian lain. Oleh yang demikian, bagi saya, tidak timbul isu Sarawak dianaktirikan. Bahkan kesemua peruntukan ini akan dapat membantu Sarawak membuat persediaan menjadi negeri maju menjelang tahun 2030 nanti. Ia madah munyinya lebuh berjurai kerang Undang-Undang Bekal 2021 bajet di Dewan Rakyat. Berebak ngaunya, Rohani madah ka juluk perintah dekat ngerembai kagi servis bankin kituk di Sabah, ngau Sarawak. Bakal kau dah diperjalai ke Perintah Negeri Sarawak sebedau tu, ianya sitik singkang ti cukup berat ke rakyat. Seperkara tentang bank bergerak yang diumumkan, realiti apa yang berlaku di Sarawak, terutamanya di kawasan luar bandar, mereka perlu beratur panjang di bank untuk mendapatkan wang bantuan ekoran kekurangan perkhidmatan bank di kawasan ini. Malah ada yang sanggup menunggu dan tidur di luar bank seawal jam 4 pagi bagi mengelak untuk beratur di barisan yang panjang.
Kita bertemu baru. Terus ngegek isi berita. Awam Konsen Negeri Dun Sarawak ngemendaka perambut undang-undang RUU cara sementara ngurangkan pangkat penyakit coronavirus COVID-19 2020. Perambutnya dipejurai ke sahabat Kepala Menteri Dato' Ahmad Douglas Ugambas lalu terulih ke suka majoriti adun pengudah baca kali ketiga. Tatuk semena oleh dikena bak sekedar undang-undang perintah besar, timagak diteriat ke ngagai perintah negeri. Nyalai perintah negeri ngambil singkang ti proaktif numbuh ke RUU sementaranya. RUU tu dekat nangkup serta merik pemendar sementara hari tanggung pengawal babaruh mayuh bengkah ordinan negeri tindak disengkawam dalam Akta COVID-19 barenggat perintah besar. The immediate objective of the bill is to modify the relevant provision in the ordinance referred to in the schedule and to assist those faced with difficulties in addressing the inability to perform contractual obligation and addressing the inability to perform statutory duties or obligation to conduct statutory meeting during the imposition of the movement control order. Antara undang-undang negeri terkenam pas lalu hendak nyengkawum Akta COVID-19, ianya Ordinan Kod Bumi Putra 1992, Ordinan UPS Konsil Kandang Menua 1996, Ordinan Pemansang Penguat Berumah Kawalan Gau Perlesenan 2013, Enggau Kanun Tanah. Nantinya mak pandemik COVID-19 untuk majak jadi, Kepala Menteri bisik kuasa ngambil singkang kepatut ngelanjar ketimpuh RUU-nya. UPS Menteri Pengerai KKM Benuang mansiap perungka guna tambah mesin hemodialisis di Hospital Kapit Sarawak kelimpah ngelala bagi palanti ingkeman dikena numbuh ke unit hemodialisis kebaru dikena nangkup penambah penyampau pesakit ti berubat di kandang endurnya. Kok sapit Menteri Pengerai kedua, Dato' Aaron Godagang, nakak ke dia tu bisi 14 mesin di hospitalnya. Hemodialisis ini hemodialisis di Kapit tidak mempunyai ruang lebih lagi untuk menempatkan penambahan mesin hemodialisis baru dan pada masa yang sama tiada ruang yang boleh dinaikkan taraf di Hospital Kapit untuk dijadikan ruang tambahan bagi rawatan hemodialisis. Ia munyinya lebuh nyau tanya Kaban Parlimen Hulu Rajang, Datuk Wilson Ugak Kumbong. Kerajaan Melin dekat nambah mesin dialisis di Hospital Kapit, Klinik Pengerai Song, Klinik Pengerai Belaga, Klinik Pengerai Sungai Asap, ngau Klinik Pengerai Tubau. Aaron madaka di Klinik Pengerai Song bisik 7 itik mesin hemodialisis di kliniknya. Tajak pihak Kut Yamadah nakak ke dia tu nadai mesin hemodialisis di Klinik Pengerai Belaga, Klinik Pengerai Sungai Asap, ngau Klinik Pengerai Tubau di Sarawak, laban penyampau pesakitnya ndak mayuh, ngau pesakit hari pelilih menuanya, benuang lalu dekat berubat di Hospital Bintulu. Dan kalau mengikut kriteria untuk kita menubuhkan hemodialisis di hospital, kita menggalakkan di hospital, kita mempunyai at least di antara 20 atau 32 orang pesakit untuk kita menempatkan 3 ke 4 mesin dengan pegawai ataupun staf minimum 3 orang. Jadi sebab itu kawasan yang disebutkan asap Tubau itu tadi sekarang ini belum dapat ditubuhkan hemodialisis. Nangkan kenyak JPBNN Sarawak megak udang ngelanggur inisiatif engkau dekat ngangkat ketika pemanas hospital bukai di negeri tu ngambil kengembuan perengka guna dikena ngubat pesakit COVID-19. Chairmannya Dato' Ahmad Douglas Ugambas, madaka tu dikena nyikap diri lalu belajar alih kes keudahnya di Sabah. Kita melihat keadaan di Sabah di mana mereka sekarang sedang menghadapi keadaan yang begitu meruncing. Dan satu masalah adalah masalah kemudahan hospital yang tidak mencukupi. So learning from that, we have come up with a proposal which we have presented to Majlis Keselamatan Negara untuk meningkatkan kemampuan keupayaan hospital-hospital di Bau, Serian, Seriaman, Betong, Serike, Kapit dan Limbang supaya mereka ini dapat mampu untuk merawat pesakit COVID-19. Beritanya tadi ngujung ke berita Iban jam 7. Terus ke pengerinduk kita mendak berita hari kami, Bak TVS Aku Maria Suji Madah Kediri Mupuk dulu. Terima kasih.